Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan kursus STPD 2013 iaitu Sejarah dan Falsafah Sains. Di zaman yang moden ini, penyelidikan dan kajian dalam sains dan teknologi telah membawa manfaat dan kemajuan. Namun, ia seolah-olah selari dengan pertambahan kematian. Jadi, persoalannya, adakah kita perlu menghentikan sains? Hai, nama saya Dina Binti Mat Zakir, nombor matrik A193240. Dan juga saya, Siti Maisarah binti Muhammad Izazi. Sebelum kita kupas dengan lebih mendalam adakah kita perlu menghentikan sains, adalah lebih baik saya kupaskan dulu maksud apa itu sains. Jadi, sains adalah daripada bahasa Latin iaitu sains yang bermaksud pengetahuan. Ia dapat diperoleh daripada pembelajaran dan pembuktian yang merangkumi kebenaran umum dan dibuktikan menggunakan kaedah saintifik. Manakala teknologi adalah berasal daripada perkataan Grik iaitu teknologia. Tekno bermaksud seni, kemahiran atau rekaan, manakala logia pula adalah pembelajaran atau kajian. Jadi, teknologi di sini mempunyai konsep yang sangat luas. Seterusnya, kami mempunyai 4 objektif yang ingin dicapai melalui seminar ini, iaitu untuk mengkaji dan menilai pelbagai faedah dan kemajuan yang dibawa oleh pendidikan dalam sains dan teknologi. Seterusnya, untuk mengenal pasti dan menganalisis keadaan tertentu di mana kemajuan dalam sains dan teknologi telah membawa kepada kesan-kesan negatif seperti peningkatan dalam kematian. Yang ketiga adalah untuk menilai keseimbangan keseluruhan antara kebaikan dan keburukan dalam kemajuan sains dan teknologi. Dan objektif kami yang terakhir adalah untuk meneroka perspektif yang berbeza sama ada menghentikan pendidikan saintifik adalah penyelesaian budaya maju untuk mengurangkan risiko dan akibat negatif daripada kemajuan sains dan teknologi. Saya serahkan semula kepada saudari Dina untuk bahagian seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada isi. Isi yang pertama adalah kesan positif terhadap kajian dan penyelidikan sains dan teknologi. Dalam zaman yang serba canggih ini, terdapat banyak impak positif yang diberikan kepada kita atas dasar kemajuan sains dan teknologi. Jadi yang pertama iaitu teknologi komunikasi. Kita dapat berhubung dengan semua orang walaupun berada jauh antara satu sama lain dengan lebih mudah. Adakah anda boleh bayang kita tanpa teknologi di dunia ini, kita semestinya tidak mampu untuk berhubung dengan orang yang berjauhan. Sebagai contoh, pada masa kini kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menghantar mesej dan membuat panggilan video kepada orang yang kita inginkan. Selain itu, perkembangan positif juga adalah dalam skop perubatan. Seperti yang kita tahu, kini terdapat banyak rawatan-rawatan baharu dan ubat-ubatan yang telah dihasilkan oleh penyelidik. Sebagai contoh, isu semasa sebelum ini iaitu COVID-19. Kita telah pun menerima suntikan vaksinasi bagi mencegah daripada terkena penyakit-penyakit tersebut. Seperti yang kita tahu, vaksinasi ini akan membina imuniti terhadap badan kita dan membuat imuniti kelompok. Jadi, perkembangan sains teknologi dalam perubatan adalah sangat penting. Sekaligus, kita dapat menjaga kesihatan dengan lebih baik dan lebih produktif. Di samping itu, kesan positif lain juga adalah dalam skop teknologi pendidikan. Seperti yang kita tahu dahulu kala, di peringkat tertiary, kita menggunakan buku untuk menelaah dan mencari input yang kita perlukan dalam pembelajaran. Namun, kini semua hanya di hujung jari. Boleh mencari melalui laman sesawang dengan begitu mudah. Ia dapat menjimatkan kos dan melindungi alam apabila kurangnya penggunaan kertas. Hal ini kerana pelajar hanya perlu mengakses pembelajaran melalui internet sahaja. Kesan positif sudah pun kita bahaskan. Sekarang marilah kita merungkai segala risiko dan kesan negatif yang dibawa oleh sains dan teknologi. Terdapat 3 perkara yang ingin kami ketengahkan di bahagian ini. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kematian akibat tindak balas ubat serta kesilapan perubatan. Satu penyelidikan yang diterbitkan dalam Journal of Patient Safety menganggarkan bahawa antara 250,000 sehingga 440,000 kematian berlaku di Amerika Syarikat setiap tahun disebabkan oleh kesilapan perubatan sahaja. Banyak kan? Yang kedua pula adalah kesan terhadap alam sekitar di mana kemajuan teknologi telah membawa kepada peningkatan aktiviti perindustrian yang menyebabkan pelbagai jenis pencemaran, penebangan hutan dan juga perubahan iklim. Perubahan alam sekitar ini memberi kesan secara langsung kepada kesihatan manusia dan dikaitkan dengan peningkatan dalam kematian
akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit pernafasan. Menurut WHO atau World Health Organization, pencemaran udara luar sahaja menyebabkan kira-kira 4.2 juta kematian peramatan dalam masa setahun. Kemajuan teknologi juga telah menyebabkan peningkatan kematian dan keganasan berkaitan senjata api yang terjadi kerana terdapat ketersediaan senjata dengan akses yang luas. Akhbar Digital Cosmo juga ada memetik pernyataan daripada agensi berita United Press International yang menyatakan bahawa kira-kira 134 orang mati setiap hari di Amerika Syarikat atau seorang dalam setiap 11 minit yang berpunca daripada keganasan senjata api pada 2021. Terdapat beberapa rekomendasi dan solusi yang kami sertakan di sini bagi mengurangkan risiko dan kesan negatif yang dibawa oleh proses penyelidikan sains dan teknologi. Yang pertama adalah dengan memperkukuh etika penyelidikan dan protokol keselamatan. Yang kedua pula dengan meningkatkan rangka kerja kawaselia yang boleh dicapai dengan meningkatkan pemantauan dan accountability dalam prosedur penyelidikan dan pembangunan. Yang ketiga pula adalah memupuk inovasi yang bertanggungjawab dan penilaian risiko. Serta yang terakhir adalah meningkatkan penglibatan dan kesedaran awam tentang ilmu sains dan teknologi. Isi kami yang terakhir adalah keseimbangan antara kesan positif dan kesan negatif. Menilai keseimbangan antara kesan positif dan negatif berkaitan penyelidikan dalam sains dan teknologi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Mengikut lumrah kehidupan, setiap yang memberi keburukan itu pasti mempunyai kebaikan yang tersendiri. Untuk mengurangkan risiko dan kesan negatif, amalan penyelidikan yang bertanggungjawab dan peningkatan kesedaran tentang pertimbangan etika adalah perlu. Jadi, pada pandangan kami, adakah kita perlu menghentikan sains? Sebenarnya, kami tidak bersetuju menghentikan sains dan teknologi secara keseluruhannya. Hal ini kerana terdapat pelbagai pembangunan yang sememangnya memberi kesan positif kepada kita untuk menjalani kehidupan yang lebih maju. Apabila sains dan teknologi dihentikan, ia akan menghalang keupayaan kita untuk menangani isu mendesak dan menghalang inovasi kemajuan masyarakat. Namun, ingin kami tegaskan juga, selari dengan perkembangan sains dan teknologi yang pesat ini, sebagai seorang masyarakat yang beretika adalah semestinya kita perlu menjaga dan mengawal aktiviti harian kita. Selain itu, kita juga perlu menjadi seorang bertanggungjawab dan sentiasa menjauhi daripada merosakkan alam dan yang membawa kepada kemudaratan. Jadi, daripada video ini, apakah perbezaan zaman sekarang dan zaman dahulu? Dahulu masyarakat tidak mempunyai kenderaan dalam kehidupan mereka. Mereka perlu berjalan kaki atau sekiranya jauh baru mereka menaiki haiwan sebagai pengangkutan. Namun kini kita mempunyai pelbagai kenderaan untuk dinaiki untuk pergi ke mana-mana sahaja. Selain itu juga, pada masa kini kita mempunyai internet dan telefon. Jika ingin set alat penggerak untuk bangun, kita tidak perlu lagi menggunakan jam landing, namun hanya menggunakan penggera melalui telefon bimbit sahaja. Jika melihat video ini pula, dahulu manusia menggunakan analog ataupun menulis di atas kertas untuk menyimpan data. Pada masa kini, kita telah pun mempunyai pelbagai memori seperti memori cards. Contohnya sebanyak 1 terabyte. Hal ini kerana semua data direkod dan diambil dalam bentuk angka. Jadi, sebagai kesimpulan, sains dan teknologi sangat memainkan peranan yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ia juga membawa kepada ketemanduran manusia ke arah yang lebih baik dan ke arah kemajuan. Namun, sebagai seorang manusia yang beretika, kita perlu menjadikan sains dan teknologi sebagai satu komponen yang boleh dimanfaatkan, bukannya yang membawa kepada kemudaratan. Sekian, terima kasih.